Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Buletin TV3. Buletin 1.30 17 Julai, anda bersama dengan saya Siti Khadijah Jaafar. Tajuk utama tengah hari ini. Isu video seks terpulang kepada Azmin untuk ambil cuti atau teruskan tugas. Demi keadilan, kerajaan terus cari dalang tragedi pesawat MH17. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kerajaan akan terus berusaha mencari dalang yang menembak jatuh pesawat Malaysia Airlines MH17 bagi menegakkan keadilan kepada semua mangsa. Walaupun hari ini genap 5 tahun tragedi itu berlalu, usaha Malaysia untuk mencari keadilan tidak pernah berkurang. Kementerian Pengangkutan dalam satu kenyataan hari ini menegaskan Malaysia akan terus bekerjasama dengan ahli pasukan penyiasatan bersama antarabangsa JIT dalam memaklumkan perkembangan siasatan kes itu kepada waris dalam mencari keadilan. Kerajaan juga berharap dan berdoa supaya ahli keluarga yang kehilangan orang tersayang di dalam pesawat terbabit akan terus diberikan kekuatan untuk meneruskan kehidupan. MH17 ditembak jatuh ketika dalam penerbangan dari Amsterdam ke Kuala Lumpur di ruang udara timur Ukraine pada 17 Julai 2014 yang menyebabkan semua 298 penumpang, sebahagian besarnya rakyat Belanda serta anak kapal terbunuh. Penumpang lain membabitkan rakyat Australia, Britain, Malaysia dan Indonesia. Bulan lepas, JIT mendedahkan 3 warga Rusia dan seorang rakyat Ukraine dikenal pasti sebagai perancang utama kejadian itu. Semua suspek bekerja untuk agensi perisikan tentera GRU dari puak pemisah Donetsk People's Republic ketika kejadian. Dalam pada itu, Perdana Menteri berkata sukar untuk mengetahui pihak bertanggungjawab ke atas tragedi pesawat Malaysia Airlines MH17 yang ditembak jatuh 5 tahun lalu. Tun Dr. Mahathir Mohamad yang turut menyatakan kesedihan berhubung tragedi itu berkata serangan itu dilakukan secara sengaja. Ya, sebab kita berasa sedih kerana ini satu perkara yang dilakukan secara sengaja, tetapi kita tak tahu siapa yang launch roket. Kita tahu roket, tetapi kita tak tahu siapa yang launch. Kerana tak mungkin kita tahu. Bulan lalu, pasukan penyiasatan bersama antarabangsa JIT mendedahkan 3 warga Rusia dan seorang rakyat Ukraine dikenal pasti sebagai perancang utama insiden itu. Terpulang kepada Menteri Hal Ehwal Ekonomi Datuk Seri Muhammad Azmin Ali untuk mengambil cuti atau meneruskan tugas seperti biasa susulan kes penyebaran video seks dikaitkan dengannya. Itu jelas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad yang menegaskan timbalan Presiden PKR itu tidak boleh dianggap bersalah kerana belum dibuktikan bersalah. Malah kes itu juga masih dalam siasatan pihak berkuasa. Syamsul Iskandar is also calling for leaders accused of wrongdoing to take leave. Do you think that people like Azmin Ali should take leave as well? Yeah, you can take leave or you can carry on. You are not guilty until proven. Tun Dr. Mahathir mengulas kesaan Ketua Penerangan PKR Datuk Seri Syamsul Iskandar Muhammad Akin semalam yang menggesa pemimpin dan penjawat awam terlibat dengan video lucah berkenaan supaya bercuti. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan sidang kemuncak melangkau paradigma mendorong revolusi industri 4.0 pagi tadi. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur mengekalkan perintah reman selama 6 hari terhadap Haziq Abdullah Abdul Aziz bagi siasatan berhubung penularan video seks yang dikaitkan dengan seorang menteri. Bagaimanapun, Hakim Colin Lawrence Sikurah meminda perintah reman daripada 6 hari kepada 4 hari terhadap 5 lagi individu yang ditahan bersama.
Bersama Haziq, keputusan meminda perintah reman 5 individu itu dibuat setelah mendapati terdapat kekilafan dalam perintah reman yang dikeluarkan magistrate sebelum ini. Kelima-lima suspek berkenaan dijangka dibebaskan esok. Haziq, 27 tahun yang juga bekas Ketua Angkatan Muda Keadilan PKR Santubong dan 5 individu berkenaan disiasat mengikut Seksyen 377B Kanun Kesesaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Perintah tahanan reman terhadap Haziq dan 5 individu berkenaan sebelum ini dikeluarkan oleh Magistrate Namira Hanum Muhammad Al-Baki di Mahkamah Magistrate Kuala Lumpur. Bagaimanapun mereka membuat semakan terhadap perintah reman yang dikeluarkan mahkamah. Sementara itu, pengerusi PKR sebuah negeri antara 3 lagi individu yang ditahan polis di Pasir Gudang, Johor berhubung kes pembikinan dan penyebaran video lucah yang dikaitkan dengan seorang menteri. Penahanan itu disahkan oleh Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Datuk Huzair Muhammad. Katanya semua suspek dijangka direman di mahkamah hari ini. Sejurus ditahan ketika 3 suspek dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Sri Alam di Johor. 12 Jun lalu tular di media sosial klip video seks antara 2 lelaki yang dikaitkan dengan seorang menteri. Bekas Ketua Angkatan Muda Keadilan Santubong Haziq Abdullah Abdul Aziz mengaku dirinya salah seorang daripada lelaki dalam video itu. Isnin lalu, Mahkamah Magistrate Kuala Lumpur membenarkan Haziq serta 5 individu lain ditahan reman 6 hari bagi membantu siasatan kes video lucah berkenaan. Ini menjadikan jumlah tangkapan keseluruhan seramai 9 orang. Kita beralih ke Dewan Rakyat. Antara yang menjadi perhatian pembayaran semula projek saluran gas Trans Sabah serta manfaat tabung ekonomi kumpulan usaha niaga tekun nasional untuk usahawan di Sabah dan Sarawak. Butirannya langsung ke Parlimen bersama rakan tugas Salina Zakaria. Teruskan Salina dengan laporan anda. Baiklah, terima kasih Katie, dan sebelum kita bermula ke sesi soal jawab yang pertama, Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad sebentar sahaja tadi baru sahaja membentangkan usul 13 dun persempadanan semula di Sabah dan ia baru sahaja selesai dan laporan lanjut akan saya kemukakan pada buletin utama malam nanti. Namun untuk itu, ini dia antara soalan yang ditanyakan ialah berkaitan kerajaan masih lagi dalam rundingan untuk menuntut pampasan atau sebarang lebihan bayaran ke atas projek saluran gas paip Trans Sabah ataupun TSGP, dan Menteri Keuangan Lim Guan Eng berkata bahawa pada masa sama rundingan antara kerajaan Malaysia dan juga negara China ketika ini sedang pun dalam rundingan diketuai oleh Peguam Negara dan juga wakil kementerian berkaitan dengan kerajaan Republik China turut berlangsung bagi memastikan kepentingan di antara kedua-dua negara kekal utuh. Dalam hal ini, pasukan rundingan telah diberi mandat untuk merunding terma, pampasan dan syarat pembatalan kontrak dan pinjaman berdasarkan prinsip bayaran ke atas kos kerja yang telah siap. Walau bagaimanapun, segala tawaran adalah tertakluk kepada pengesahan atau due diligence bagi menentukan kos sebenar yang ditanggung dan sebarang kos yang telah committed. Beliau yang menjawab pertanyaan ahli Parlimen Kota Kinabalu, Chan Fong Hin, mengenai usaha kerajaan dalam menuntut kembali jumlah bayaran ke atas projek TSGP. Jelasnya lagi, kerajaan turut menyedari terdapat keadaan atau situasi ketidakseimbangan dalam permintaan dan penawaran bekal elektrik di pantai barat dan pantai timur Sabah. Justru ujar Guan Eng, Kementerian Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim serta Kerajaan Negeri Sabah sudah dalam proses untuk memuktamadkan pelan pembangunan penjanaan bagi pantai timur negeri itu. Dan dalam pada itu, Dewan Rakyat sekali lagi dimaklumkan bahawa pendirian Malaysia untuk terus membela nasib etnik Rohingya, dan terbaru menurut Menteri Luar Datuk Saifuddin Abdullah berkata satu kertas strategik bagi mengenal pasti kaedah-kaedah bagi membolehkan Malaysia memainkan peranan optimum dalam membantu etnik itu ketika ini sedang diusahakan. Dan seperti di mesyuarat-mesyuarat yang lain, pendirian Malaysia terhadap isu Rohingya adalah konsisten dan biasanya ada 3 perkara yang kita sentiasa ulang di mana-mana. Ini termasuk daripada pentadbiran yang lepas juga. Pertama, isu ini mesti dilihat dari sudut
perundangannya yang melibatkan soal membawa penjenayah-penjenayah ke muka pengadilan dan melibatkan isu kewarganegaraan orang-orang Rohingya. Kedua, memastikan repatriasi atau penghantaran balik dibuat secara sukarela, selamat dan bermaruah. Dan yang ketiga ialah kita sebagai sebuah negara, kita sentiasa menghulurkan bantuan kemanusiaan kepada Rohingya sama ada di Cox's Bazar atau dalam Myanmar dan terutamanya dalam negara kita. Malaysia juga jelasnya akan terus memainkan peranan aktif di platform global bagi memastikan isu penindasan Rohingya menemui solusi konkret. Di peringkat ASEAN, kerjasama konstruktif akan dilakukan bersama 10 negara anggota tanpa melibatkan campur tangan terus terhadap urusan dalaman Myanmar. Juga menjadi negara anggota jawatankuasa sementara Pertubuhan Kerjasama Islam OIC mengenai accountability terhadap pencabulan hak asasi manusia ke atas etnik minoriti Rohingya di Myanmar. Dan dalam pada itu, Dewan turut dimaklumkan bahawa 75.5 juta ringgit diperuntukkan oleh Tabung Ekonomi Kumpulan Usaha Niaga ataupun Tekun bagi tahun ini untuk membiayai pembangunan usahawan di negeri Sabah dan juga di Sarawak. Dan daripada jumlah itu, sebanyak 16.9 juta ringgit disalurkan kepada 1,951 usahawan di negeri Sabah, manakala 18.9 juta ringgit lagi kepada 1,173 usahawan di negeri Sarawak. Menteri Pembangunan Usahawan Muhammad Rizwan Mat Yusof berkata, Sarawak adalah penerima pembiayaan kedua tertinggi bagi tahun 2019 selepas Selangor, manakala Sabah di tempat ketiga. Pelbagai usaha dan penambahbaikan telah dilaksanakan dalam memastikan pembiayaan kewangan yang diberikan kepada usahawan dilaksanakan secara berfokus serta optimum. Sejak penubuhan tekun dari tahun 1998 sehingga bulan Mei 2019, sebanyak 504.7 juta pinjaman telah disalurkan kepada 45,992 usahawan dari negeri Sabah dan 286.3 juta kepada 31,897 usahawan dari negeri Sarawak. Berbanding dengan Semenanjung, Tekun telah menyalurkan pembiayaan sejumlah 46 bilion kepada seramai 351,805 orang usahawan. Beliau menjawab persoalan Ahli Parlimen Puncak Borneo, Willy Anak Mogin, yang ingin tahu mengenai jumlah usahawan di Sabah dan Sarawak yang telah menerima bantuan dari Tekun setakat ini. Dan jam 2.30 petang nanti nampaknya perbahasan berkaitan dengan usul persempadanan semula di Sabah akan diteruskan dan keputusan akan diketahui hari ini juga. Dan itu sahaja laporan yang dapat kami kongsikan daripada kru Parlimen. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian anda. Assalamualaikum. Kita kembali kepada anda, Katie. Terima kasih Sarina langsung dari Parlimen. Seterusnya, Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali menerima anugerah pencapaian sepanjang hayat pembangunan sumber manusia HRD Asia 2019 atas sumbangan beliau dalam pembangunan bidang kesihatan awam negara. Pemilihan isteri Perdana Menteri itu atas kapasiti beliau sebagai seorang tokoh yang menjadi sumber inspirasi kepada golongan wanita, termasuk sebagai salah seorang doktor wanita Melayu pertama di negara ini. Ketokohan Tun Dr. Siti Hasmah memimpin beberapa pertubuhan sosial dan kemasyarakatan termasuk Persatuan Pandu Puteri Malaysia, Persatuan Perubatan Asas Malaysia dan Persatuan Rehabilitasi Kanak-kanak Kurang Upaya turut menjadi kebanggaan. Menurut beliau, pembabituannya dalam dunia perubatan didorong oleh hasrat arwah bapanya yang mahu 10 anak-anak berjaya. He has a passion for education and he has no favorites. He treated all his sons and daughters equally, especially where education is concerned. He put us all to school. Oh, what they are giving me, as I said, completed my father's dream to see his daughter fulfilling what he had dreamt for me, that the daughter will work for the nation. And I'm just doing that very humbly. I thank you all.
Majlis Anugerah HRD Asia 2019 berlangsung di University College of Medical Sciences Seberjaya malam tadi. Anugerah HRD Asia adalah pengiktirafan kepada tokoh ulung yang menyumbang kepada pembangunan manusia sama ada untuk profesi sumber manusia, organisasi, komuniti atau masyarakat pada umumnya. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Liputan Haji 1440 Hijrah bersamaan 2019 Masihi bersama wartawan Fazilah Hani Harun dan juru kamera Nurliza Muhammad Saleh secara menyeluruh dan berinformasi di semua platform rangkaian TV Media Prima. Innal hamda wan ni'mata lak. Fenomena gerhana bulan separa jelas kelihatan di Mekah, Arab Saudi. Bermula jam 11 malam tadi waktu tempatan atau kira-kira jam 4 pagi tadi waktu Malaysia. Wartawan Fazilah Hani Harun yang kini berada di Tanah Suci untuk liputan musim haji 2019 ada butirannya. Cuaca yang baik di Mekah tengah malam tadi menyaksikan gerhana bulan separa yang berlaku jelas kelihatan dari bangunan penginapan petugas dan jemaah haji Malaysia di Abraj Al Janadriyah. Perubahan gerhana bulan dilihat ketara berlaku bermula jam 11 malam hingga 12.45 tengah malam. Jemaah di Masjidil Haram turut mengadakan solat sunat gerhana yang turut disiarkan secara langsung menerusi siaran TV di Arab Saudi. Turut serta jemaah haji dari Malaysia yang berada di Masjidil Haram. Fazilah Hani Harun melaporkan dari Makkah Al-Mukarramah. Pelancaran Koperasi Harapan Berhad KHB selari dengan matlamat dasar keusahawanan nasional DKN 2030 untuk mewujudkan sektor koperasi yang lebih dinamik dan berdaya saing. Menteri Pembangunan Usahawan Datuk Seri Muhammad Rizwan berkata ia juga akan mewujudkan saingan sihat antara ahli Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad Angkasa. Koperasi sebagai satu jentera yang very significant dan besar untuk menggerakkan ekonomi negara. Peluang itu amat luas untuk mereka untuk melibatkan diri dalam apa sahaja aktiviti usahawanan, dan kita di Kementerian Pembangunan sentiasa mahu mereka merapatkan diri dengan Pembangunan Usahawan, Kementerian dan juga kementerian lain menampilkan keberanian mereka dan kebolehan mereka dan kemahuan mereka dan usaha-usaha dalam aktiviti melekatkan mengembangkan penjanaan pendapatan negara. Koperasi itu juga bakal menawarkan aplikasi e-wallet yang berfungsi untuk transaksi digital, ruang niaga digital, arahnu digital, promosi, kemudahan kredit dan keselamatan transaksi. Sektor koperasi menyumbang 40 bilion ringgit kepada KDNK negara pada 2018 dengan kira-kira 14,000 koperasi dan 6.5 juta ahli di Malaysia ketika ini. Arus perubahan dunia digital menjadi cabaran terbesar dalam sektor perniagaan terutama bagi komuniti korporat. Menyedari keperluan itu, Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM menganjurkan pelbagai program bagi mewujudkan kesedaran mengenai perkara itu. Program berkenaan juga bagi memastikan komuniti korporat sensitif, peka dan berani melakukan perubahan seiring dan relevan dengan situasi terkini. Tahun ini, SSM sekali lagi menganjurkan persidangan yang membawa tema Future Proofing Business in the Digital Age. Persidangan yang masuk tahun ke-9 ini tertumpu kepada cabaran masa kini dalam menjalankan perniagaan. Tajuk ini adalah sangat berkait rapat dengan suasana amalan perniagaan masa kini yang tidak lagi bertumpu kepada transaksi fizikal dan telah pun beralih kepada transaksi secara elektronik. Jelas beliau lagi, kali ini fokus utama di mana peserta akan diberi pendedahan mengenai cabaran serta isu dalam era digital. Kami akan menampilkan seramai 25 pakar dalam subjek topik berkaitan dengan perniagaan berasaskan teknologi digital, dan panel speakers akan terdiri daripada pakar-pakar dari sektor swasta dan sektor awam. Persidangan dijadual berlangsung selama 2 hari bermula 23 dan 24 Julai di Sunway Pyramid Convention Centre, Petaling Jaya. Bayaran sebanyak RM1,400 termasuk makanan, minuman dan kit persidangan dikenakan bagi setiap peserta. Butiran lanjut boleh diperolehi menerusi laman sesawang tertera.
Besar impaknya. Laris selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Laporan luar negara. Amerika Syarikat menyekat kunjungan pemimpin tentera Myanmar dan 3 lagi pegawai kanannya ke negara itu. Tindakan diambil susulan terdapat bukti kukuh yang menunjukkan penglibatan mereka melancarkan pembersihan etnik terhadap minoriti Rohingya. Setiausaha Negara Amerika Syarikat Mike Pompeo dilaporkan berkata ia menjadikan Amerika sebagai kerajaan pertama secara terbuka mengambil tindakan ke atas pemimpin paling kanan dalam pasukan tentera Myanmar. Turut berdepan sekatan adalah timbalan Ketua Komander Zo Win, Brigadier Jeneral Tan Oh dan Brigadier Jeneral Ong Ung serta seluruh ahli keluarga mereka. Bagaimanapun sekatan ini tidak terpakai ke atas pemimpin umum Myanmar Aung San Suu Kyi. Dewan Perwakilan Amerika Syarikat bersepakat melalui undian bagi meluluskan satu resolusi mengutuk komen perkauman yang dibuat Presiden Donald Trump. 4 anggota Parti Republikan dan 1 daripada Parti Bebas turut menyokong resolusi berkenaan. Mereka bersetuju dengan 235 penggubat undang-undang Parti Demokrat yang memiliki majoriti di Dewan Perwakilan. Kenyataan resis Trump itu adalah sebahagian dari siri serangan ke atas 4 anggota Kongres wanita yang mempunyai latar belakang yang berbeza. Resolusi itu secara tidak langsung mengesahkan dan meningkatkan kebimbangan serta kebencian dalam kalangan masyarakat Amerika baru dan kaum bukan kulit putih. Angka kematian di bangunan usang 4 tingkat yang runtuh akibat hujan monsun di ibu wilayah kewangan India meningkat kepada 13 orang. Sekurang-kurangnya 40 yang masih terperangkap dikuatiri maut ketika operasi menyelamat diteruskan. Pasukan penyelamat berdepan pelbagai kesukaran termasuk lorong sempit dan sesak ke lokasi runtuhan di Dongri. Ia adalah insiden runtuhan kedua di Mumbai dalam tempoh 10 hari ketika musim hujan monsun. Runtuhan pertama di Malat pada Julai lalu telah mengorbankan 29 orang. Sejak beberapa tahun lalu banyak struktur usang dan tidak dibina dengan baik runtuh akibat hujan monsun. Besar impaknya. Laris selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Sukan dimulakan dengan bola sepak Liga Super. Impian juara Liga Johor Darul Takzim JDT mencipta rekod tanpa kalah musim ini tidak kesampaian apabila tewas pada aksi ke-21 Liga malam tadi. PJ City FC menjadi pemusnah impian skuad Harimau Selatan apabila mengecewakan pasukan tuan rumah di Stadium Tan Sri Hassan Yunus Lakin dengan kemenangan 1-0. Perlawanan JDT menentang PJ City FC dilangsungkan malam tadi selepas ia ditunda minggu lalu susulan virus influenza yang menyerang sebahagian besar pemain dan barisan kejurulatihan JDT. Selepas muncul juara Liga musim ini, JDT dalam usaha mengulangi pencapaian edisi 2016 di mana mereka merakam rekod tanpa kalah dalam saingan Liga Super. Bagaimanapun ia tidak menjadi kenyataan dengan PJ City berusaha keras memberi saingan menyaksikan keputusan 0-0 kekal tamat separuh masa. Minit ke-64 babak berikutnya, saat yang dinantikan PJ City tiba apabila Washington Brando menghasilkan gol tunggal kemenangan. Kedudukan 1-0 ini dipertahankan pelawat hingga whistle penamat untuk rekod kebal JDT di Lakin lebur buat pertama kalinya musim ini. Untuk rekod kali terakhir JDT tewas di laman sendiri adalah pada pusingan ketiga Piala FA pada 17 April lepas dengan keputusan 0-1 kepada PKNS FC. Bagi PJ City, kemenangan ke-7 Liga ini cukup istimewa untuk berada di zon selamat di tangga ke-8 dengan 23 mata. Dalam satu lagi aksi, Melaka United gagal menggunakan kelebihan beraksi di laman sendiri setelah terikat 1-1 dengan PKNS FC di Stadium Hang Jebat Melaka. Tanpa jaringan pada babak pertama, Kapten pasukan Muhammad Syukur Adan terlebih dahulu meletakkan Melaka di hadapan pada minit ke-54. Bagaimanapun impian skuad Hang Tuah untuk mengutip 3 mata lebur apabila Passion Sherman menyamakan kedudukan untuk PKNS FC pada minit ke-80. Sekaligus Melaka gagal memperbaiki kedudukan dan berada di tangga ke-5 Liga dengan 33 mata berbaki 1 lagi aksi. Perlawanan ini yang sepatutnya berlangsung minggu lalu juga ditunda berikutan jangkitan influenza yang melanda pemain PKNS FC.
Perlumbaan MotoGP Grand Prix Malaysia yang akan berlangsung pada 1 hingga 3 November nanti dilihat cukup istimewa kerana ia bakal meraihkan penganjuran kali ke-20. Pengerusi Liga Antarabangsa Sepang SIC Tan Sri Azman Yahya memaklumkan aksi musim ini juga turut meraihkan penganjuran perlumbaan berprestij itu untuk kali ke-70 sejak diadakan pada 1949 dan menambahkan lagi bahang saingan penampilan pertama pasukan negara Petronas Yamaha Sepang Racing serta Petronas Sprinter Racing. MotoGP probably be the most exciting one for us. Not only is the 20th anniversary for this event being held at Sepang, but of course we also for the first time have our own MotoGP team in MotoGP. I think with the combination of Malaysian riders and the team, we expect a bigger crowd this year compared to last year. Dalam pada itu, Tan Sri Azman yakin jualan tiket akan bertambah berbanding musim lalu menjelang aksi perlumbaan yang akan berlangsung pada 1 hingga 3 November nanti di Litar Antarabangsa Sepang SIC. Dan malam tadi berlangsung majlis pelancaran Shell MotoGP Grand Prix Malaysia dengan menyaksikan pembabit Shell selaku penaja utama sejak 10 tahun lalu yang turut dihadiri pengerusi Shell Malaysia Dato' Ian Loh. Untuk rekod Grand Prix Malaysia telah berada di tahap tertinggi apabila pernah dinobatkan sebanyak 2 kali bagi anugerah penganjuran Grand Prix terbaik oleh Suruhanjaya Grand Prix pada tahun 2012 dan 2017. Buletin 1.30 sampai di sini. Kami tinggalkan anda dengan visual aksi perlumbaan bot laju. Saya Siti Khadijah Jaafar, sama hormat dan Assalamualaikum.